Dari Kompleks Islam Putrajaya, TV1 membawakan Forum Perdana Ehwal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada seluruh rakyat Malaysia? Anda bersama dengan saya Ustaz Hariri semestinya dalam Forum Perdana Ehwal Islam. Bagi anda yang baru sahaja pulang daripada masjid menunaikan solat fardu Isyak ataupun baru habis selesai makan malam bersama keluarga, terima kasih kerana menjadikan Forum Perdana Ehwal Islam sebagai rancangan seisi keluarga. Dan waktu saya kecil-kecil dulu, saya ingat kalau ayah saya buka Khamis malam Jumaat TV1 Forum Perdana, tak ada siapa-siapa berani boleh tukar siaran. Kalau ada siapa berani, sila. Saya pasti seluruh Malaysia hari ini surau masjid bercerita tentang peristiwa agung baginda Nabi SAW tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perjalanan di Isra' dan di Mi'raj membelah langit ketujuh, membawa Nabi menjelajah melihat hujung kehidupan manusia sama ada syurga maupun neraka. Apakah haluan destinasi kita? Apakah amalan yang membawa kita ke sana? Dan yang mana milik kita? Memacu kegemilangan ummah adalah satu perjalanan yang panjang bagi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau MAWIP dalam merealisasikan agenda pembangunan ummah secara terancang dan menyeluruh. Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, walaupun memiliki sisi yang berbeza, tetapi tidak pernah dianaktiri oleh pihak berautoriti. Setiap golongan asnaf disantuni dan diperincikan permasalahan sebelum bantuan disalurkan mengikut yang mana milik mereka. Kerana sudah terbukti, zakat dan wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang terbaik dalam usaha membasmi kemiskinan. Seiring dengan itu, pelbagai skim bantuan bersumber zakat dan wakaf diwujudkan untuk membantu umat Islam baik dari sudut kebajikan, perubatan, perlindungan, ekonomi, pembangunan ummah mahupun pendidikan. Itulah penting dana zakat yang dimanfaatkan secara telus dan optimum. Berjaya mengubah kehidupan asnaf daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. Manifestasi peranan zakat dan wakaf sebagai penjamin kepada asnaf merekodkan hampir 1 bilion kutipan zakat pada tahun 2023, yang mana 93% daripada jumlah kutipan tersebut sudah pun diagih kepada asnaf yang berhak memilikinya. Inilah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz radhiyallahu anhu ketika baginda mengutusnya ke Yaman. Jika mereka mematuhi perkara itu, beritahulah mereka bahawa Allah mewajibkan solat ke atas mereka 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mematuhi perkara itu, zakat ke atas mereka yang diambil daripada orang kaya lalu diagihkan kepada orang fakir di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita sebut tentang zakat asnaf, tentu kita akan teringat tentang Majlis Agama Islam di wilayah persekutuan ini. Adanya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang menguruskan mengenai perkara tersebut, dan tahun ini adalah 50 tahun Jubli Emas Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Walau bagaimanapun, kami nak luaskan perbincangan untuk kita melihat keindahan Islam. Ada yang memberi, ada yang menerima. Putaran ekonomi sosial inilah yang memakmurkan umat Islam keseluruhannya. Bagi membincangkan topik ini bersama dengan penganjur kami, JAKIM RTM, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, bersama dengan jenteranya. Hari ini turut hadir yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nizam Muhammad Yahya, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MAWIP yang turut hadir. Terima kasih bagi Datuk bersama dengan pasukannya. Dan kepada anda yang berada di rumah tentu sekali. Saya nak terus memperkenalkan 3 orang panel kita. Di sebelah kiri saya,
Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud bin Bakar. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam Salam sikit, Tan warahmatullahi Sri. wabarakatuh. Apa khabar? Saya selalu mengikuti tulisan-tulisan Tan Sri dan juga mudah-mudahan hari ini banyak inspirasi yang dapat daripada Tan Sri, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Bergandengan dengan yang bagi Tan Sri malam ini, iaitu yang berbahagia, kalau selalu Forum Perdana nama dia bunyi Arab, ini bunyi Inggeris. Ustaz Harry. Assalamualaikum Ustaz Haryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perkembangan kerjaya terbaru sekarang tengah buat apa ni Ustaz? Berkembang. Macam biasalah. Alhamdulillah, macam biasa. Alhamdulillah. Dan melengkapkan formasi panelis kita, Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila binti Nik Saleh. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya difahamkan sekarang di universiti musim peperiksaan. Ya, Kalau student periksa, dekan buat apa tu? sama-sama stres Ya. Alamak. Menunggu untuk menanda kertas peperiksaan lah. dan menguruskan proses lah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kerana Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM bersama dengan kita. Baik, saya tak nak buang masa, nak terus kepada soalan pertama kepada yang bagi Tan Sri lah. Bila kita sebut tentang zakat ini, tentu kita akan bertemu dengan satu ayat Al-Quran, surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebahagian daripada harta mereka untuk sedekah ataupun untuk zakat supaya membersihkan. Kalau kita kaitkan dengan practicality untuk membumikan ayat ini, kalau kat Malaysia siapa yang boleh ambil zakat orang untuk membersihkannya, Tan Sri? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil huda. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hariri, rakan-rakan di panel saya, Dr. Ustaz Haryanto dan Profesor Madya, Dr. Nik Salida, penonton di rumah dan di mana saja anda berada. Alhamdulillah, ayat yang dibaca tadi merupakan ayat yang paling berfrekuensi tinggi dalam zakat ini kerana ia merupakan surahan langsung Nabi Muhammad SAW, iaitu khus, ambillah kamu baginda Rasulullah sebagai pemimpin ummah zakat ini untuk membersihkan jiwa mereka dan untuk meningkatkan kekayaan mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat ini insya-Allah ada penyucian jiwa, minda, ruh dan juga peningkatan harta benda mereka. Sebab itulah yang ditafsirkan para ulama, kuasa mengutip zakat ini bukan kuasa individu. Bukan saya, bukan Ustaz Hariri, kita pergi kampung, pergi kutip sana, kutip sini. Buat pandai-pandai tak boleh? Tak boleh. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diistimbatkan hukumnya. Tugas mengutip zakat ini bukan orang peribadi. Kalau orang peribadi ada kepentingan sendiri. Tidak ada data yang lengkap. Tidak ada perancangan bagaimana nak agihkan balik. Tidak ada pendataan, tidak ada rekod dan tidak ada kuasa untuk mengutip wang. Wang ini merupakan perkara yang banyak mungkin korupsi, yang banyak tidak ada disembaimbangkan dan sebagainya. Jadi ayat ini merupakan ayat yang alhamdulillah memberikan authority, memberikan kuasa kepada pemerintah negara Islam untuk mereka menjadi orang yang paling berhak untuk mengutip zakat. Sebab itu dalam konteks zakat ini, dia merupakan rukun Islam yang keempat. Tetapi tunjangnya adalah pemerintah. Tunjangnya adalah pihak yang berkuasa dan berautoriti. Sebab itu kita melihat zakat yang paling baik di dunia, zakat yang diuruskan oleh pihak berkuasa. Kita tengoklah di mana, di Kuwait ke, di Saudi ke, berbanding dengan negara yang kutip sendiri, agih sendiri, banyak isu dalam masyarakat. Jadi alhamdulillah dalam konteks Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan negeri-negeri yang lain, masing-masing sudah ada organisasi, sudah ada satu jentera untuk mereka menjadi diberikan amanah untuk mengutip zakat dan mengagihkan zakat. Dan alhamdulillah saya sebagai pelajar syariah, ayat ini merupakan dalil yang paling kuat untuk mengatakan dengan suara yang kuat, dengan frekuensi yang tinggi, bahawa urusan mentadbir zakat bukan urusan peribadi. Semayang urusan peribadi, puasa urusan peribadi. Tetapi rukun yang keempat, yang kelima itu, mungkin yang kelima kita bincang masalah haji, adalah urusan
ekosistem, iaitu haji pun ada ekosistem, tak boleh pergi seorang-seorang, banyak risiko dan sebagainya. Jadi dalam konteks zakat ini mudah-mudahan ia merupakan titik tolak kepada kita untuk memahami bahawa zakat ini adalah amanah. Saya rasa yang paling penting adalah satu lagi ayat dalam surah Al-Zariyat, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka itu terdapat hak kepada orang yang meminta, orang yang tidak meminta. Di sini peranan puasa untuk mengetahui siapa yang meminta dan siapa yang tak meminta tapi layak menerima zakat. Itu kuasa pemerintah. Alhamdulillah. Saya fikir tenang bahawa ini punca kuasa frekuensi tinggi. Wah, ini hebat Tan Sri ni. Bahasa yang digunakan untuk kita mudah faham bahawa tak boleh pandai-pandai. Mesti kita mengikut kepada pihak berautoriti yang dilantik secara sah oleh pemerintah. Baik, Ustaz Arianto, cuma bila kita sebut bab zakat ni, dia tak boleh terpisah dengan golongan asnaf. Kadang-kadang kita rasa, jiran kita ni susah ni. Dia ni patut dapat zakat ni. Pergi ke majlis agama, tak layak. Kemudian kita persoal, kenapa dia tak layak? Mungkin Ustaz Arianto boleh jelaskan. Kenapa, siapa golongan asnaf dan kenapa terhad kepada golongan itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Terima kasih Ustaz Hariri, moderator pada malam ini. Hormati Tan Sri Dr. Daud. Seterusnya ahli panel seorang lagi. Yang berhormat pula. Amin. Profesor Madya Nik Salidah. Terusnya penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini saya secara ringkaslah, kalau tanya tentang asnaf ni simple, 8. Okey. Pertama, fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, kemudian orang yang nak merdeka, orang yang butang, fisabilillah, ibn sabil. 8. Habis. Kedua, 8 ini disebut dalam surah Taubah ayat 60. Maknanya jelas. Bukan majlis agama pandai-pandai buat kategori. Tenang. Itu jelas disebut di dalam ayat 60 surah Taubah. Allah sebut, auzubillahi minasyaitonir rajim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang kedua, senang. Siapa pening balik? Buka Al-Quran, jumpa 8 ni. Tak payah nak mikir pada mana datang. Buka saja. Buka tak buka? Itu je cerita ni. 2. 3. Saya sambung sikit apa Tan Sri sebut tadi. Kalau Tan Sri sebut tadi bahawa dia adalah sesuatu yang diberikan kepada pemerintah, cuba rujuk As-Sa'di dalam tafsirnya. Dia kata apa? Soal kita membayar zakat ni, ataupun perintah tu, dia bukan daripada Nabi. Tu kena ingat tu. Bayar zakat ni, golongan tadi kita sebut dah dalam Al-Quran. Soal membayar zakat, nak menentukan siapa yang menerima, siapa yang layak ini adalah daripada Allah Ta'ala. Nabi hanya melaksana saja. Sebab itu kena ingat, kalau dalam konteks yang menerima kita boleh pandai-pandai. Tadi Tan Sri sebut, kalau sesengah yang menyerahkan sendiri, itu yang akhirnya kadang-kadang dipanggil berlaku ketirisan. Aiwah. Makna, saya pun bahasa tinggi juga. Itu dah nak cakap. Maknanya, sehingga akhirnya, dia tidak dapat diagihkan untuk menyelesaikan masalah. Agihan dapat, Prof, tak ada masalah. Nak mengagih bukan payah. Tadi Tan Sri sebut adalah untuk menyelesaikan masalah dalam konteks ekonomi, sosial, itu takkan terhasil. Maka kerana itulah, kena ingat bahawa zakat langsung daripada Allah Ta'ala, bukan Nabi SAW yang menentukan 8 ni, sebagaimana disebut As-Sa'di dalam tafsir. Wallahualam. Alhamdulillah. Saya sukalah Ustaz Arianto punya penjelasan. Maknanya bukan pandai-pandai. Allah Ta'ala telah mengkategorikan. Lepas ni jangan marah majlis agama. Cuma Prof. Dr. Nik, saya bila Ustaz sebutkan tadi golongan-golongan, nombor 1 miskin. Kalau dulu saya duduk di kampung, kita nampak orang kampung kita lah yang miskin ya. Yang duduk di Kuala Lumpur tu semua kaya-kaya tu lah. Semua pembayar zakat tu lah. Tapi hari ini wujud satu istilah namanya miskin bandar. Siapa tu, Doktor? Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hariri yang amat saya hormati, guru saya Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar yang sebenarnya banyak mencorakkan kerjaya ataupun perjalanan akademik saya. Ini orangnya. Dan juga sahabat panel bersama malam ini Ustaz Herianto. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Betul apa yang disebut oleh Ustaz Hariri tadi. Miskin bandar ini satu istilah baru. Kalau dulu asalkan miskin, kita tak kata bandar ke kampung ke desa ke di mana, kita tak perlu kategorikan dia begitu ya. Jadi secara umumnya miskin ini adalah apabila seseorang individu ataupun sesebuah isi keluarga itu miskin dari segi keuangan. Itu kebiasaan yang kita faham. Tapi tidak cukup dengan itu. Mereka juga miskin pendidikan, mereka miskin kesihatan, mereka juga miskin taraf hidup. Jadi kalau kita lihat data daripada Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, penduduk Malaysia ini 2/3-nya tinggal di bandar. Jadi secara tidak langsung ramai miskin itu miskin di bandar, lebih kurang begitu ya. Jadi kita cuba nak faham yang miskin bandar ini apa bezanya dengan miskin di luar bandar. Jadi kita lihat apa faktor-faktor yang menyokong kita untuk miskin selain daripada keuangan. Yang pertama tadi adalah miskin dari segi kesihatan. Sebagai contoh, tempat tinggal kita ini jauh daripada fasiliti kesihatan. Kita susah nak pergi klinik, nak pergi hospital, ataupun dalam rumah kita ini ada orang yang tak sihat, ada OKU, ada yang penyakit kronik dan sebagainya. Dalam masa yang sama ada masalah keuangan. Itu boleh jadi miskin dari sudut kesihatan. Kemudian taraf hidup. Rumah kita dhaif. Pengangkutan sama ada dhaif atau tak ada. Kemudian sekarang kita sebut jaringan internet itu menjadi satu kemestian kan. Jadi jaringan internet pun tak ada. Kemudahan asas tak ada. Keselamatan terancam dari segi taraf hidup. Maka kita juga miskin taraf hidup. Kemudian miskin pendidikan. Kalau dari segi tahap pendidikan, mereka yang miskin pendidikan dan miskin keuangan ini, dia punya tahapnya paling rendah. Kemudian tempoh mereka mendapat pendidikan paling singkat. Jadi inilah secara umumnya miskin. Tetapi senang kita nak ukur kalau kita tahu miskin di bandar ni gaji berapa. Ya, jadi sebenarnya pendapatan ataupun garis kemiskinan yang kita telah maklum pada tahun 2024 ini adalah RM2,589 Ke bawah. Itu tahapnya. Maknanya kalau kurang daripada itu atau sampai ke tahap ini tetapi tak cukup keperluan asas, mereka adalah miskin di bandar juga. Saya ingin menjelaskan sekejap Tan Sri. tentang kemiskinan bandar ni berdasarkan data di Mawi. Kita melihat rata-rata orang yang di rumah PPR, dalam satu rumah itu terdapat 3 keluarga. Si ayahnya dengan keluarga, si anak berkahwin dengan keluarga, anak seorang lagi berkahwin dengan keluarga. Jadi dari segi data mungkin peringkat nasional, mungkin kita melihat household income satu rumah. Jadi melihat satu rumah bukan lagi satu keluarga. Mungkin 3 atau 2 keluarga. Ini mungkin kemiskinan bandar yang tak berlaku di kampung-kampung. Jangan Tok Besan pun duduk sekali. Mungkin. Jadi kita perlu melihat dari segi landscape bandar tu, dari segi hukum dan fotonya kena berbeza, dan juga dari segi kita melayani dan menangani kemiskinan bandar tu kena ada fiqh yang baru. New fiqh, new jurisprudence untuk menangani kemiskinan bandar. Ini maknanya dia lebih kompleks kerana isu yang berlaku dan keperluan yang berbeza. Wah, menarik untuk kita kembangkan tentang apakah peranan zakat untuk menangani isu-isu ekonomi sosial ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula selepas ini. Alhamdulillah, mana saya ni? Ni baru jumpa. Alhamdulillah kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih bagi anda yang terus bersama dengan kami. Kita masih lagi berbincang tentang asnaf, zakat dan kita nak mengupaya meningkatkan ekonomi sosial terutamanya kepada umat Islam. Walau bagaimanapun, perkara yang antara kejayaan kepada zakat ini adalah mengubah daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. Jom saya nak tunjuk kepada anda from zero to hero yang dapat kita saksikan daripada penerima kepada pembayar zakat. Rezeki itu ada kalanya dipermudahkan dan ada masanya menjadi ujian yang menuntut kesabaran insan. Itulah asam garam kehidupan Harudin Harun,
seorang usahawan seni ukiran kayu, memilih untuk bekerja sendiri setelah dipaksa berhenti daripada makan gaji. Apabila diberhentikan kerja, semua orang pun mungkin mengalami keadaan ataupun situasi sama, perasaan tu sama. Sebab kita kehilangan punca pendapatan kan. Sebab saya berkeluarga, pressure yes memang ada sebab saya ketua keluarga. Bak kata orang tua, yang secupak tidak akan jadi segantang, sehasta tidak akan jadi sedepa, sekiranya jiwa yang kerdil tidak berani mencuba. Inilah yang memugar kembali semangat pemilik 4Ace Woodwork memohon bantuan perniagaan dan bimbingan keusahawanan daripada Mawib. Bantuan tu dibagi, saya pergi ada kursus. So kursus bantuan tu 3,000 tu itu modal lah. Saya beli equipment tools lah yang boleh, sebab masa tu ialah equipment untuk pertukangan ni agak mahal juga. Kharudin adalah antara peserta program keusahawanan Mawib yang berjaya meletakkan namanya daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. Kepada para usahawan semua, tak kira lah ada Mawib ke usahawan mana-mana pun dalam Malaysia ni, kita kekal fokus apa yang kita buat dan jangan cepat putus asa. So kalau tak boleh cara ni, kita cuba cara kedua dan mintalah dengan Tuhan untuk permudahkan segala urusan. InsyaAllah dia akan tolong. Dia maha mendengar. Ucap terima kasihlah kepada Mawib sebab daripada 2020 bantuan daripada segi geran, daripada segi kursus, bermacam-macam dia bagi saya. Yakinlah akan janji Allah, berzakat tidak mengurangkan harta. Sebaliknya, zakat menambah keberkatan dan kesuburan harta yang ada. Baik, itu sedikit bingkisan kisah Khairuddin yang saya fikir memberi satu semangat tentang peranan yang diberikan oleh Majlis Agama, memberi bantuan, latihan sebagainya. Akhirnya, beliau juga menjadi pembayar zakat. Tadi saya sebenarnya nak tanya soalan kepada Tan Sri, tapi ramai di Facebook kita ni ada satu isu saya ingat nak tanya Ustaz Arianto lah. Kalau saya cakap, dia orang tak nak dengar sangat ni. Isu dari Ustaz Arianto, tuhmahan kepada Majlis Agama ni, kutip senang, agih ya Allah ya Tuhan. Susah katanya. Banyak borang, banyak itu. Saya dah bagi penjelasan, dia orang tak nak dengar. Ustaz, bagi hujah balas hari ni. Silakan. Allahu Akbar. Para penonton dan rahmatullah sekalian. Saya nak sebut pertama sekali lah Ustaz Riri. Sebab saya baca juga. Apa yang Ustaz Riri baca, saya baca. Banyak lebih kepada persepsi. Okey. Tanpa kita menafikan di sana mungkin ada ruang-ruang yang perlu kita perbaiki dan tambah baik lagi. Tapi saya nak sebut beginilah, satu analogi dia. Kita selalu tengok orang makan di kedai kemudian jadi isu ketika bayar. Okay. Masa dia nak keluar duit tu, jadi berkelahi pula dengan tuan kedai. Pasal charge-nya tinggi. Mulalah ukur kepala ikan tu sejengkal lah. Kepala ikan kecil, harga mahal. Sotong kecil, tak buncit sangat. Macam-macam diukurnya. Macam-macam timbul. Keluarkan resit. Tunjuk resit. Mana resit? Kira satu pula. Kurang. Terlebih 20 sen. Mengapa macam itu? Itu duit kita. Duit kita pun, Prof, kita beria bersungguh nak jaga. Apatah lagi, ini duit Allah Ta'ala. Ini bukan duit Tan Sri. Ini bukan duit Mawib. Ini duit Allah Ta'ala. Yang mengurus ini, rosak pula saya punya tab ni. Marah punya pasal tu. Marah. Tak, yang mengurus ini hanya melaksanakan amanah saja. Kena ingat ni, penonton sekalian, bukan boleh sesuka hati. Saya sebut dah tadi, apa yang disebut oleh Tuan Tawi dalam tafsirnya. Disebut bahawa ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi nak menunjuk, memberikan isyarat bahawa penentuan kepada siapa yang menerima itu adalah ketentuan Allah Taala, sehingga Nabi SAW pun tak masuk campur. Makna nak betapa menunjukkan bahawa bab zakat ini memang kena berhati-hati. Satu. Yang keduanya, saya nak Ustaz Riri, kita bandingkan soal orang datang bayar dengan mengagih ni tak kena. Orang datang bayar ni, Prof, bila dia wajib, dia bayar. Jarang orang tak wajib datang menyerah diri. Betul. Pernah jumpa?
tolonglah zakatkan saya. Tak ada. Biasanya dia rasa dia bertanggungjawab, dia ada keparduan pada dia datang. Saya rasa saya macam kena zakat lah, kata dia. Boleh kira tak, Encik? Jadi kita nak membanding di antara orang yang datang kerana keparduan dengan orang yang menerima tak kena. Menerima ni kita kena pastikan betul-betul sebab kena faham. Banyak orang datang kadang-kadang dia tak layak. Kadang-kadang dia rasa dia layak tapi sebenarnya dia bukan. Ada juga yang menipu dia. Pasal dia nak rasa ini macam pendapatan. Biasalah al-fulus fid dunya wal manfus fil akhirah. Ini benda biasa. Betul sehari-hari. Benda memang semua orang tahu. Tanyalah mana-mana. Itu dua. Yang ketiga, sikitlah saya nak sebut di hujung ni. Kena ingat, kalau kita tak agihkan pada asnaf yang betul, ini yang bayar sendiri. Gulung tak gulung, dengar dulu saya bercakap. Yang bayar sendiri. Bila kita agihkan bukan pada asnaf yang betul, dia boleh jadi termasuk wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kita makan harta orang miskin tu. Kena ingat, Prof. Mana harta orang miskin? Sepatutnya jiran Ustaz Hariri dapat, tapi tak dapat. Pasal kita mana-mana agih sendiri, tak kena orang dia. Setakat tu je lah. Nampak macam marah menurut tu? Ya, saya tak puas hati lagi ni. Ingat nak tanya Tan Sri, saya ingat nak sambung Dr. Nik lah pula. Isu yang ujung Ustaz Haryanto sebut ni tentang agih sendiri. Ada juga yang dia nak agih sendiri, dia kata, ni zakat saya untuk awak. Kalau tak cukup, minta pusat zakat, minta majlis agama. Wah, dia pandai-pandai. Ada orang yang tak percaya kepada institusi zakat yang dia rasa agihan dia lebih kena dan dia boleh saksikan sendiri duit itu mengalir. Lebih sah. Lagu mana nak jawab ni Dr. Nik? Baik. Ustaz Tan Sri dan juga penonton sekalian, kalau kita lihat, kalau kita bacalah ya, dan juga persepsi-persepsi yang ada, kebanyakannya mereka merasakan ada keyakinan semasa kutipan tetapi tidak begitu yakin semasa agihan. Okey. Ya. Mungkin sebab nampak bersungguh masa kutip tapi tak nampak bersungguh masa agih. Sebenarnya institusi zakat ini itu tugas hakiki ya. Kita tak perlu nak tunjuk pada orang hari-hari kita mengagih zakat. Nak cerita pada orang hari ini kepada orang ni, esok kepada orang tu, sebab itu adalah tugas harian. Kalau kita buat sesuatu yang luar biasa mungkin kita nak war-warkan. Jadi persepsi-persepsi begini juga adalah kerana mereka rasakan bahawa kalau bagi terus ada sasarannya, ada orang yang dia dah target dia nak bagi, sebab itu dia nak bagi terus ya. Dan juga kalau bagi kepada institusi, orang yang nak mohon zakat tu dia kata ambil kedekut. Boleh pula dia kata ambil kedekut. Kemudian dia kata renyah sangatlah nak mohon, nak pengesahan itu, pengesahan ini. Kemudian kalau zakat pendidikan, kalau pengajian Islam boleh zakat, kalau bukan pengajian Islam tak boleh zakat. Ini semua tak betul. Ya, jadi sebenarnya ada prinsip-prinsip tertentu yang institusi zakat ini akan teliti sebelum proses agihan itu berlaku. Ini daripada mesti amanahnya, mesti menyeluruh, mesti telus, mesti ada hak-hak kepada orang yang betul dan tepat. Jadi kerana proses ini perlu untuk kita pastikan capai standard itu. Ya, standard siapa sasaran yang sepatutnya dan selayaknya terima. Jadi kerana itu prosesnya dia tidaklah semudah kita ketuk pintu, siapa nak duit zakat ambil. Dia tidak semudah itu. Agaknya mungkin kalau begitu baru orang suka agaknya ya, tapi sebenarnya itu menjadikan institusi ini kurang amanah, kurang teliti. Ya, sedangkan kalau kita lihat ya, institusi di Malaysia ini, mekanisme kutipan zakat adalah antara yang terbaik di dunia. Ya, jadi kalau kita diiktiraf sebegitu, bagaimana ya yang kita fikirkan bahawa institusi ini tidak sebaik kita mengagih zakat, sedangkan asnaf yang kita pilih itu mungkin tidak lagi dikategorikan sebagai asnaf sebenarnya, sebab tidak ada semakan berlaku, tidak ada prinsip-prinsip yang dilakukan oleh institusi untuk mengesahkan bahawa mereka ini asnaf atau bukan asnaf. Kita tengok orang miskin, kita kata dia miskin, sedangkan dia ni miskin pada mata kita tetapi sebenarnya tidak asnaf. Jadi kerana itulah kita kena faham juga fungsi zakat ini bukan untuk mengkayakan sesiapa. Zakat ini untuk mencukupkan keperluan asas, tetapi dia boleh menjadi modal untuk sesuatu penghidupan yang lebih baik kepada yang bijak mengurus. Wah, saya sengaja Tan Sri untuk soalan-soalan nak belasah netizen ni memang skill kita serah yang ni lah. So Tan Sri kena world view sikit. Cuma bila kita bawa heret pada perbincangan dan kita tengok kepada saudara Khairuddin tadi,
dan negara kita saat ini ingin menoktahkan kemiskinan. Bagaimana zakat ini boleh mencapai hasrat ini? Dan zakat bukan sekadar kutip dan nagih, tapi memberi latihan, membangunkan dan sebagainya. Tan Sri. Ini satu soalan yang sukar. Saya berada di forum malam ni nak ambil soalan mudah-mudah saja. Soalan sukar memang sukar nak jawab. Sebab ini melibatkan mindset, cara fikir. Cara fikir kami di Mawib, cara fikir Al-Amilin, orang yang kutip zakat, cara fikir orang agih, cara fikir jentera kami, cara fikir asnaf sendiri. Mereka datang kepada kami dengan pelbagai cara pemikiran. Ada yang nak jadi pasif. Mereka hanya nak ambil zakat dan bulan depan ambil zakat, sedangkan mereka ada upaya untuk bekerja, upaya untuk pergi kursus, upaya untuk macam-macam lagi lah, mengupayakan diri mereka. Jadi kami di samping memberikan zakat, kami nak faham jugalah jiwa mereka ni macam mana. Jadi dalam kita tengok negara kita yang cuba menoktahkan kemiskinan tegar ini, kami terpanggil dan cuba menyahut seruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita satu hari nanti menoktahkan kemiskinan tegar, bukan kemiskinan secara keseluruhannya. Saya banyak baca buku, dia kata kemiskinan tidak akan hilang atas muka bumi ini. Memang itulah merupakan sunnatullah Subhanahu Wa Taala, ada yang kaya, ada yang miskin, supaya ada putaran yang seimbang antara lelaki dengan perempuan, siang dengan malam. Miskin dan kaya itu biasa dalam masyarakat. Yang tak biasa, kita lupakan tanggungjawab bayar zakat. Itu yang tak biasa, yang tak sepatutnya berlaku. Jadi dalam konteks Mawib, kita telah banyak membuat skim-skim pendidikan, kesihatan, sara hidup. Tahun ini kita tingkatkan kos sara hidup daripada 150 ke RM300. Kita tak bagi tunai dah. Tunai hilang cepat. Kita bagi e-wallet. Bila e-wallet kita tengok dekat mana dia belanja tu. Di kedai ke di kedai merokok. Contohnya lah. Contohnya. Jadi kita nak disiplinkan asnaf. Kita boleh trace, kata orang Kedah, trace, jejak. Dekat mana dia belanja wang zakat tersebut. Jadi itulah kita buat skim bantuan sekolah, baju sekolah, buku sekolah, bas sekolah untuk anak-anak kita di PPR, klinik bergerak. Kita telah belanjakan tahun lepas 925 million daripada 1 bilion yang kita telah kutip pada tahun yang sama. Mana 93% telah dibelanjakan pada tahun yang sama. Ini bukan kerja yang mudah. Tapi masyarakat tidak dapat melihat mungkin dengan tulus, dengan lebih jelas. Tapi kita harap agensi media, rakan-rakan kita sentiasa bersama-sama menjadikan zakat ini satu benda yang nampak, visible dalam masyarakat, dan kami sentiasa ingin mendengar cadangan-cadangan. Dan saya bacakan ayat sebelum tadi, iaitu dalam zakat ni 2 golongan. Lisaili, orang yang memohon, senang datang isi borang. Yang payah pada kami, al-mahrum, orang yang tak nak minta, mereka ada rasa malu, segan. Itu yang kita nak cari dalam masyarakat. Itu yang tak keluar masyarakat. Masyarakat kena push mereka untuk keluar dari masyarakat, menjadi penerima zakat bersama dengan orang yang meminta. Kita jangan abaikan yang tak minta. Kita kena kendalikan orang yang minta, lisaili dan wal mahrum, orang yang terpinggir dalam masyarakat yang tak meminta. Alhamdulillah. Kalau semua orang memainkan peranan itu, kan senang. Dapat sama-sama memberi maklumat, mencari, dan inilah satu ekosistem untuk membangun dan juga mensejahterakan masyarakat kita. Jangan buat pasal lagi, orang Kedah kata guna. Jangan buat pasal. Tapi kami akan... Don't make problem. Don't make problem. Okey, kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kami masih lagi bersiaran dari Kompleks Islam Putrajaya, membawakan kepada anda siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bersempena dengan sambutan Jubli Emas 50 tahun Mawib. Bagi anda yang sedang menonton di rumah ataupun menonton kami di live Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, anda boleh tulis pandangan anda, komentar anda di ruangan komen dan tag teman-teman anda supaya lebih ramai dapat manfaat daripada program malam ini. Baik, kita nak sambung perbincangan kita yang mana milik kita ni. Satu perkara Ustaz Rianto yang kita fikirkan bahawa kadang-kadang kan saya bila tengok orang membeli di telefon bimbit ni, tengah drive pun boleh beli lagi ni.
Tapi kalau nak bayar zakat, Parkinson jadi tuan. Macam mana nak didik hati kita ni supaya tak rasa kedekut, tak sombong, supaya kita ihsan dalam bermasyarakat? Ustaz. Terima kasih Ustaz Hariri, para penonton dan rahmat Allah sekalian. Sebenarnya ayat yang Tan Sri baca di awal tadi kan, surah Taubah ayat 103 tu. Ayat tu sebenarnya sangat meaningful, Tan Sri. Saya nak petik dulu di hujung daripada ayat tu, Prof. Meaningful apa makna dia? Meaningful ni kalau orang berlakuang cakap. Maknanya nak sebut bahawa di hujung ayat itu ada satu isyarat yang sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna salataka sakanun lahum. Sungguhnya doa kalian kepada yang membayar zakat ini adalah menjadi asas kepada ketenangan. Allah. Saya sebut para penonton sekalian, kita hari ini memang kita rasa bahawa zakat ini macam satu bebanan. Tetapi ini Allah Ta'ala yang letak. Ustaz Ri, Allah Ta'ala yang letak bahawa dengan kita mengeluarkan zakat dan orang yang menerima tadi mendoakan kita, sebenarnya bebanan itu terangkat. Cuma kita kadang-kadang tak perasan. Dan ini Allah Ta'ala janji. Kerana dalam Quran ni tak perlu nak takwil-takwil lah. Memang ayat tu jelas. Inna salataka sakanul lahum. Doa. Alhamdulillah, kami masih lagi bersiaran dari Kompleks Islam Putrajaya membawakan kepada anda siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bersempena dengan sambutan Jubli Emas 50 tahun Mawib. Bagi anda yang sedang menonton di rumah ataupun menonton kami di live Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, anda boleh tulis pandangan anda, komentar anda di ruangan komen dan tag teman-teman anda supaya lebih ramai dapat manfaat daripada program malam ini. Baik, kita nak sambung perbincangan kita yang mana milik kita ni. Satu perkara Ustaz Arianto yang kita fikirkan bahawa kadang-kadang kan saya bila tengok orang membeli di telefon bimbit ni, tengah drive pun boleh beli lagi ni. Tapi kalau nak bayar zakat, Parkinson jadi tuan. Macam mana nak didik hati kita ni supaya tak rasa kedekut, tak sombong, supaya kita ihsan dalam bermasyarakat? Ustaz. Terima kasih Ustaz Hariri, para penonton dan rahmat Allah sekalian. Sebenarnya ayat yang Tan Sri baca di awal tadi kan, surah Taubah ayat 103 tu. Ayat tu sebenarnya sangat meaningful, Tan Sri. Saya nak petik dulu di hujung daripada ayat tu, Prof. Meaningful apa makna dia? Meaningful ni kalau orang berlakuang cakap. Maknanya nak sebut bahawa di hujung ayat itu ada satu isyarat yang sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna salataka sakanul lahum. Sungguhnya doa kalian kepada yang membayar zakat ini adalah menjadi asas kepada ketenangan. Allah. Saya sebut para penonton sekalian, kita hari ini memang kita rasa bahawa zakat ini macam satu bebanan. Tetapi ini Allah Ta'ala yang letak. Ustaz Ri, Allah Ta'ala yang letak bahawa dengan kita mengeluarkan zakat dan orang yang menerima tadi mendoakan kita, sebenarnya bebanan itu terangkat. Cuma kita kadang-kadang tak perasan. Dan ini Allah Ta'ala janji. Kerana dalam Quran ni tak perlu nak takwil-takwil lah. Memang ayat tu jelas. Inna salataka sakanul lahum. Doa engkau itu akan menjadi satu ketenangan bagi mereka. Selain daripada di awal daripada ayat itu, Allah Ta'ala sebutkan, tadi Ustaz Ari pada sebut, tuzakkihim wa tutahiruhum biha, tutahiruhum wa tuzakkihim biha, untuk menyucikan dan dipanggil membersih dan menyucikan. Ialah satu keadaan Ustaz Riri, kita ni kadang-kadang bila bekerja, siapa yang boleh jamin bahawa dia solid bekerja, harta dia? Tak boleh. Tak boleh. Kan kadang-kadang masa kita, betul tak, Prof? Betul. Tapi saya berani jamin. Pasal saya selalu kalau saya, Prof, Tan Sri, kalau saya kadang rasa malas nak kerja, saya telefonkan bos, saya kata saya nak tidur je ni. Bos kata tidurlah, ikut sukalah. Sebab saya sendiri kerja, saya sendiri bos. Jadi saya solid lah. Ya, kerja ISA lah. Ikut suka aku. Ikut suka aku. Tapi bila kita bekerja makan gaji, believe me, saya minta maaf lah dengan Tan Sri malam saya cakap optis sikit. Tak, believe me, sungguh. Kita tak akan boleh jamin bahawa apa yang kita dapat pada hujung bulan itu solid. So,
Zakat ini sebenarnya instrumen, alat untuk kita bersihkan harta kita supaya yang kita beri kepada keluarga kita, yang kita himpun, yang kita simpan, dia ada keberkatan. Dan bila Allah Ta'ala sebut wa tuzakihim biha, untuk menyucikan jiwa, supaya kita tahu duit yang kita dapat ni tuan-tuan bukan semua untuk kita. Tu salah kita rasa kita punya sangatlah. Tak payahlah. Percayalah. Hakikatnya Allah Ta'ala hanya nak menyalurkan mengikut kita saja. Orang berniaga baik, orang makan gaji baik, siapa pun. Hakikatnya harta itu ataupun wang tadi, apa yang kita dapat hanya melalui kita untuk diagihkan kepada orang lain. Jadi itu satu prinsip yang kita kena pegang. Dia yang jadi menyebabkan kita sombong, kita rasa kedekut, Ustaz Riri, pasal dia rasa dia punya. Pasal dia rasa tulang pak kerat dia. Jadi dia rasa bahawa inilah usaha saya ni. Ini saya, dia kata. Dia terlupa lu belajar lu meniru buat assignment. Kan? Tak, bukan prof. Tak. Walaupun pandang ke sini. Pandang saya. Dekan tu. Tak, tapi begitulah realitinya. Sebab itu kita nak sebut hakikatnya kerana Allah nak pilih kita, Allah bagi. Maka jangan sombong. Kewujudan mereka ni tadi Prof sebut, Tan Sri sebut, hakikatnya kemiskinan takkan hilang di atas muka bumi ini, dan sebenarnya itu adalah rahmat untuk kita yang mempunyai sesuatu. Aywa. Kalau Tan Sri yang tambah, saya bila Ustaz Rentu hurai ni, saya teringatlah buku Tan Sri tentang ensel kehidupan. Walaupun kita kaya, walaupun kita senang, tapi perlukan sokongan ensel. Tan Sri boleh hurai sikit ke? Dengan izin Ustaz Rentu, with your permission. Kerana saya melihat tafsir secara umumnya mentafsirkan dan memberi makna kepada tutahhiruhum wa tuzakihim biha dengan makna yang sama. Dan saya melihat ini mungkin tidak tepat dari segi penafsiran ayat ini. Kerana jarang dua perkataan makna yang sama. Dan saya lebih cenderung kepada mazhab-mazhab yang contemporary mufassirun yang mengatakan tutahhiru membersihkan jiwa, kekotoran, dosa sebagainya. Wa tuzakihim biha tu meningkatkan harta mereka. Semakin kita memberi, semakin bertambah harta kita. Konsep itu yang perlu kita popularkan masyarakat. Bila kita bayar zakat, walaupun RM10, RM100, RM1 juta, harta kita akan bertambah. Sebab konsep zakat itu meningkat. Zakat itu maksudnya an-nama ataupun al-barakah. Jadi itu yang konsep kita kena dari segi pengajaran di masjid-masjid surau mengatakan zakat membersihkan jiwa dan menambah harta. Kadang-kadang masyarakat bila kata tambah harta lebih semangat begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, zakat ini merupakan satu instrumen yang tidak akan lesu sampai bila-bila. Kerana dia merupakan satu manifestasi pengagihan ekonomi secara agama. Selagi agama ini ada, kalau yang lain mungkin cukai mungkin berubah, GST berubah, SST datang sebagainya, tapi zakat takkan berubah. Tak ada GST, tak SST, dia akan kekal. Zakat T. Dia akan berkembang sampai bila-bila. Itu rukun Islam. Dan rukun Islam ni jarang ditekan dalam masyarakat kita. Nak tambah yang Ustaz Harun tu cuba jelaskan tadi, masyarakat kita tak faham itu rukun Islam. Bukan main-main punya. Ini bukan play-play. Ini betul. Ini rukun Islam. Menjaminkan masa depan kita di akhirat. Kena bayar zakat, kena berlari membayar zakat. Wah, ini satu huraian yang saya ingat menarik untuk kita fahami secara meluas. Dr. Nick, kalau kadang-kadang bila kita sebut ada golongan kaya, golongan miskin, penerima ni dia jadi macam Allah, rendah diri dia. Dia tak nampak bahawa dia boleh juga keluar daripada kepompong kemiskinan itu. Bagaimana nak supaya mereka ini rasa semangat macam yang Tan Sri sebut, supaya meningkatkan diri mereka tu, Doktor? Baik. Terima kasih Ustaz Hariri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya rasa perspektif ini kita perlu lihat kepada kedua-dua belah pihak, pembayar dan juga penerima. Ya, bagi pihak pembayar pula, kita jangan memandang rendah kepada penerima zakat ataupun asnaf. Dan antara yang saya lihat mungkin menjadi satu kegusaran hari ini adalah kita eager, kata orang Kelantan. Boy, hari ni tak nak kalah. Dia excited, tak jadi, tak keluar. Dia seronok buat konten. Teruja. Teruja, okey. Teruja buat konten. Jadi maknanya malulah penerima zakat. Ya, kita nak itu pun kita jadikan konten dan sebagainya, dan kita sebagai pembayar sambil-sambil kita membayar zakat tu doakanlah
mereka ini supaya mereka boleh meningkatkan taraf hidup, keluar dari kepompongan, kefakiran, kemiskinan, kesusahan hidup. Jadi sambil-sambil kita pun lebih ikhlas insya-Allah. Dan kepada yang menerima zakat, jangan malu sebagaimana yang Tan Sri dah huraikan tadi, jangan malu. Kita tahu siapa kita. Kita tahu sama ada kita ini dah termasuk dalam kalangan asnaf atau tidak. Saya rasa perbincangan kita malam ini pun kita dah boleh muhasabah. Ini boleh agak ramai yang saya rasa mungkin bukan asnaf tapi masih menerima zakat. Setelah dia tahu apa yang kita maknakan sebagai fakir, miskin dan sebagainya ini, kalaulah hidup kita sudah ada peningkatan dan kita bukan lagi asnaf, jangan terima zakat. Jadi supaya kita boleh memberi kelebihan itu ataupun advantage itu kepada pihak yang sepatutnya. Kemudian kita ni tahu bahawa zakat adalah hak kita. Kalau kita seorang asnaf, zakat adalah hak. Dan kepada yang membayar zakat itu bukan hak dia. Zakat itu adalah hak asnaf. Justru dia kena memberikan wangnya itu sebahagian kecilnya kepada orang yang berhak memiliki. Dan kita bukan orang yang berhak memiliki wang tersebut. Sama ada kita rasakan nak menyucikan ataupun kita rasa nak menunaikan tanggungjawab kekhalifahan sebagainya, tetapi tetap kita kena ingat zakat itu bukan milik kita. Jadi kita kena bagi pada orang sepatutnya. Justru dia seiringlah dengan apa yang kita nak katakan, golongan asnaf ini bangkit, dapatkan hak anda untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Dan kita lihat ramai orang yang berjaya hari ini sebenarnya adalah penerima zakat semasa mereka belajar dahulu. Jadi alhamdulillah mereka boleh berjaya. Alhamdulillah. Dan mereka inilah yang sedang memberi sumbangan pula kepada masyarakat. Betul. Tapi bila kita sambut banyak perkara yang Majlis Agama ni buat, Tan Sri, dah sampai 50 tahun ni usia yang matang dah ni. What's next 50 tahun? Nak buat apa Mawib ni? Banyak sebenarnya. Bila banyak agenda, kita semakin bekerja kuat. Bila kurang agenda, kita semakin ke belakang. Jadi jangan malu untuk ambil kerja banyak. Pegawai Mawib, rakan-rakan Mawib yang di sini, di luar sana. Ni arahan bagi waktu live ya. Zakat ini merupakan rukun Islam. Kita bawa ataupun tak kita rukun Islam. Ada satu amanah yang mulia. Yang pertama. Yang keduanya, kita kena melihat dari segi profiling. Pengagih zakat, penguntit zakat dan juga penerima zakat. Profiling, perwatakanlah dalam bahasa hari ini. Perlu di big datakan, perlu di data analitikkan supaya kita lebih tepat, cepat dan berimpak kepada masyarakat. Yang ketiga, bagi saya dari segi fatwa dalam keadaan tentu perlu dilihat semula. Kerana ayat yang dibaca dalam Al-Baqarah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sedekah itu untuk orang miskin, fakir dan miskin. Li itu ditafsirkan sebagai pemilikan, kena bagi dalam poket, dalam saku. Saya rasa itu sudah tak relevan lagi. Ada yang masuk dalam saku, poket, ada juga untuk dibuat kelang, tempat bekerja dan sebagainya. Jadi perlu kepada satu fiqh baru dalam konteks zakat ini. Allahu Akbar. Ini satu kita kata visi yang perlu kita garap bersama. Datuk Nizam Anggung patutlah dia bawa jentera dia hari ini. Rupanya dia terima arahan Tan Sri. Baik, alhamdulillah. Para hadirin sekalian, macam mana? Penat? Saya bagi penonton buat air sekejap, 2 minit je. Jangan ke mana-mana, selepas ni saya tunggu. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Forum Perdana Ehwal Islam, Khazanah Ilmu sepanjang zaman. Khazanah Ilmu sepanjang zaman, itulah Forum Perdana Ehwal Islam yang bersiaran sejak akhir tahun 80-an. Kekal sampai hari ini memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Baik. Sedar tak sedar kita sudah sampai di penghujung rancangan. Kenapa maklum macam tak puas hati? Sekejap sangat. Apa nak dibuat ni? Minggu depan kena tonton lagi, insya-Allah. Baik, kita nak beri kesimpulan lah. Mungkin kita mula dengan Ustaz Haryanto dululah. Apa yang boleh diberikan sebagai pesanan akhir? Silakan.
Nah, yang betul saya kena selalu pun. Para penonton dan rahmatullah sekalian, sikit saya nak sentuh berkaitan dengan zakat ini lately lah. Maknanya kebelakangan ni kita tengok jadi satu perbincangan yang kerap di media sosial. Saya rasa tak ada masalah, kadang-kadang perbincangan ni dia mencambah ilmu. Cuma yang saya risaukan ialah apabila kita membincangkan hal-hal yang sebenarnya kita sendiri pun tak jelas. Dan saya nak sebut sikitlah dengan ni, makcik, dengar. Pandangan ada banyak. Semua orang boleh bagi pandangan. Saya boleh bagi pandangan, Ustaz Hariri boleh bagi pandangan, tetapi kita kena ingat, at the end, satu kaedah yang kita guna pakai hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Kita ada mufti di setiap negeri. Apa yang diputuskan oleh mufti itulah pandangan terpakai. Bukan saya mengatakan pandangan Ustaz Hariri salah atau saya mengatakan saya sendiri yang beri pandangan salah, tetapi ialah bagaimana kita nak berinteraksi dengan pandangan-pandangan. Faham tak makcik? Saya nak beritahu supaya jangan hari ini jadi kelang kabut. Pasal sekejap, kena bayar. Ustaz tu kata tak kena bayar. Bayar pula. Malam tadi bayar, siang tak bayar. Besok bayar balik. Dia pening. Maka saya kata, teruslah pening-pening kepala. Lihat apa pandangan yang diputuskan oleh yang berautoriti. Ustaz Hariri tak ada autoriti, saya pun tak ada autoriti. Faham makcik? Aiwah. Hari makcik kena sungguh lah. Dr. Nick, last word. Makcik memang dengar pakcik ni saya risau. Jadi begini Ustaz, saya teringat ada seorang penerima zakat yang hari ini merupakan pengasas sebuah syarikat animasi yang besar. Ya, asalnya seorang penerima zakat. Jadi apa yang disebutkan ialah yang miskin itu bukan kita tetapi pemikiran kita. Kenapa dia boleh keluar daripada kepompong kemiskinan? Ia adalah kerana dia telah mengkayakan pemikirannya terlebih dahulu sebelum dia mengkayakan dirinya. Jadi saya rasa itu satu pedoman yang mungkin kita perlu jadikan asas kepada proses untuk kita membuat bimbingan, membuat latihan dan juga apa-apa sahaja bentuk kursus untuk kita melatih asnaf ini supaya mereka percaya pada diri, mereka boleh keluar daripada taraf sebagai penerima zakat kepada pembayar zakat kemudian hari, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan Tan Sri yang memulakan, Tan Sri yang perlu menutup perbincangan kita. Silakan Tan Sri. Saya ingin merujuk kepada ayat yang kita baca di awal forum malam ini, iaitu khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Iaitu yang akhirnya, wahai Nabi Muhammad, ambillah harta mereka zakat dan kamu doa pada mereka juga. Ada tanggungjawab ambil, nampak keras kan? Tapi tanggungjawab doa balik nampak lembut kepada masyarakat. Jadi kepada pihak berkuasa, mawib dan seumpama dan sewaktu dengannya, mesti menjaga, memberikan penghargaan, acknowledgement, medal kepada pembayar zakat dalam pelbagai kategori, in kind or in cash. Apa sahaja penghargaan kita kena jadikan mereka hero masyarakat. Mereka lah hero masyarakat. Asnaf hanya menerima. Hero masyarakat orang yang membayar zakat RM10 sebulan, RM10 setahun, doesn't matter. Mereka adalah hero masyarakat. Yang keduanya, kita kena melihat zakat ini adalah ilmu multidisciplinary. Bukan lagi ilmu fiqh semata-mata. Perlu bawa ilmu baru untuk menjadi zakat lebih profesional, lebih berimpak dan sebagainya. Yang ketiga bagi saya, kalau kita dapat kuatkan zakat, kuatkan isteri zakat dari segi penambah pembayaran, pengagihan lebih berimpak, asnaf yang dapat keluar dari kemiskinan, mengubati titik-titik kesakitan asnaf pemikiran mereka, insya-Allah kita dapat jadikan zakat diarus perdanakan. Insya-Allah Islam juga akan diarus perdanakan. Hari ini lemahnya Islam antara sebabnya kerana kelemahan ekonomi umat Islam. Dan bila ekonomi umat Islam banyak, zakat akan bertambah. Itu antara korelasi yang berlaku. Zakat lemah bukan sebab agama lemah, sebab ekonomi umat Islam lemah. Jadi kita pupuk balik kekuatan ekonomi umat Islam untuk tambahkan pembayar zakat dalam masyarakat dan ramaikan banyakkan pada asnaf dan keluarkan asnaf daripada kemiskinan. Itulah putaran yang sepertinya ada. Kekuatan ekonomi, kekuatan zakat dan kekuatan penerima asnaf itu sendiri. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya doakan Tan Sri terus diberi kesihatan yang baik, kekuatan Sama-sama. untuk memimpin Mawib. Selamat ulang tahun 50 tahun Mawib. Terima Jubli kasih. Emas Tan Sri.
Terima kasih. Insya-Allah. Dan kepada semua boleh hadir ke Karnival Mawib pada 18 Februari bermula jam 8 malam di Taman Tasik Titi Wangsa. Boleh sama-sama, banyak program yang diadakan. Terima kasih Ustaz Haryanto. Buah-buah balon hari ini mempadu. Dan juga kepada Profesor Madya Dr. Ni yang sentiasa memujuk para pendengar penonton kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada penganjur kita Mawib JAKIM RTM kerana terus berkolaborasi, Bank Islam yang telah menganjur ataupun menaja Forum Perdana Ehwal Islam ini. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan yang dapat saya buat adalah kenapa adanya miskin dan kaya? Adanya institusi zakat, tapi orang miskin tetap ada. Begitulah lumrah kehidupan, ada siang dan malam, ada miskin dan ada orang kaya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 62. Allah yang telah melapangkan rezeki bagi orang yang dikendakinya dan Allah jua yang membataskan rezekinya. Orang kaya diuji dengan kemewahan, orang miskin diuji dengan kesusahan. Yang kaya memberi zakat untuk membersihkan hartanya. Yang miskin menerima zakat meningkatkan ekonominya. Saya Ustaz Hariri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.